لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Sebelum itu saya nak minta feedback terlebih dahulu, suara saya clear ke tidak? Hilang-hilang ke, audio kurang baik ke, ataupun sebagaimana biasanya? Sila letakkan di ruangan komen terlebih dahulu sebelum saya cakap panjang-panjang kan. Sila. Mungkin Kak Zah kita ataupun Kak Som, suara Ustazah okey ke tidak? Clear Ustazah, okey. Dia macam dekat Masjid Naim ke tidak? Itu saya nak tahu tu. Suara saya macam dekat Masjid Naim yang hari tu ke tidak? Suaranya kejap ada, kejap tak ada kan, kemudian hilang. Alhamdulillah jelas sebagaimana biasa Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih semua di atas maklum balas yang diberikan. Okey, baik muslimah yang saya kasihi semuanya, saya raikan kehadiran anda dalam kuliah kami pada pagi ini. Pertama sekali saya lihat di situ Kak Norzah Musa kita yang telah memberikan salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zah kita, okey, moga Ustazah sihat serta ceria pagi ini. Alhamdulillah sihat, cuma biasalah kan sebab semalam saya ada kuliah jadi penat sikit. Dia tak bernafas sangat. Mudah-mudahannya sihat hari ini. Baik, kita ada Ima di sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Sakinah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ima, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita ada Kak Salimah Cik Salimah Salim kita. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Ustazah sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Salimah. Alhamdulillah saya sihat hari ini. Mudah-mudahan Cik Salimah juga sihat ya. Dah dapat online dengan kita kan pagi ni. Alhamdulillah. Okey, Kak Som kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Som, selamat pagi juga buat Kak Som. Cucunya mana Kak Som? Nangis tak cucu? Tinggal sekejap tu kan untuk menghadap di skrin ni. Mudah-mudahan ya cucu pun memberi kerjasama kepada Kak Som untuk menuntut ilmu pada pagi ni. Okey, ada tak yang lain? Oh ramai rupanya. Tak ni okey. Baik, clear Ustazah. Terima kasih. Ada juga Kak Maini kita ya. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Semoga Ustazah sihat sihat dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Maini. Terima kasih atas doanya. Oh ada juga Kak Nur kita. Cari juga tadi mana Kak Nur. Kan Kak Nur. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur, saya purple hari ni Kak Nur. Kenapa live-nya tak tukar warna? Love kita tak biru ya, tak apalah suka hatilah Kak Noh. Memang dah tu favourite colour dia kan Kak Noh, warna biru. Yang penting Kak Noh jangan hatinya beku. Baik, kita ada Kak Ji Sirap. Oh, untuk pertama kalinya buat julung-julung kalinya, Kak Ji kita memberikan salam kepada saya. Assalamualaikum Ustazah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ji. Oh, gambar kucing pun macam Kak Ji juga ya. Maaf ya Kak Ji, gurau saja. Saya excited Kak Ji komen hari ni. Alhamdulillah. So kita ada juga Nadia Hamid dan yang lain lah. Okay. Oh cucu kat bilik sebelah, bolehlah Kak Som, tak apa. Suara saya tak mengganggu kan cucunya, Alhamdulillah. Saya tetap dengan biru, okay, tak apalah Kak Noh. Suka hatilah, nak biru pun birulah. Yang penting kita semua pada hari ini sihat, Alhamdulillah. Dan kita dapat meneruskan pengajian kita, iaitu kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa. Baik, sebelum itu, kita berada di muka surat yang keberapa? Poin yang keberapa? Sila letakkan di ruangan komen ya. Nanti admin kami akan paparkan jawapan anda. Dipersilakan. Terima kasih. Oh, Ustazah dah tukar position ya. Slide-nya belum keluar lagi. Okey, kejap ya. Muka surat. Cik Salimah dulu. Oh, Fitri ada dengan kita. Terima kasih Fitri pagi ni sama dengan Ustazah. Uh, Cik Salimah kata apa? Muka surat 479. Okey. Ada yang lain? Gelap lah saya punya ni. Lampu dia mati je. Lampu kat sebelah sini je mati jadi macam dia tak ada nur kat tepi ni. Nurnya kat sana kan. So dia punya nur daripada daerah sini tu arah ke sini tu dia agak malap ya. Saya lupa pula nak naikkan brightness kamera ni. Baik, muka surat 479, okey. Kak Nurzah, muka surat 460, fifth paragraph Ustazah. Kalau Ustazah tak skip. Oh, gitu ceritanya. Okey, Kak Som kata point O, muka surat 461. Point O, muka surat 461. Kak Noh, muka surat 460, paragraf 5 Ustazah. Oh, sama dengan Kak Zah. Kak Som, kenapa dia 461? Kak Som, kenapa 461? Betul ke tidak tu Kak Som? Oh, saya tak tahulah ya kalau untuk yang lain. Tetapi yang pasti Cik Salimah sama dengan Ustazah pagi ni. Okey? Cik Salimah sama dengan Ustazah pada pagi ni. Dan betul kita berada di poin yang sama iaitu cinta dan kehendak merupakan pokok setiap agama. Yang mana telah kita bahaskan di bahagian yang pertama. Pada pagi ini kita akan masuk bahagian yang kedua ya. Saya tak habiskanlah perbincangannya, tidak selesaikan perbincangannya pada pagi ini. Namun yang penting muka surat yang 479 kita akan mulakan perbincangan ya di perenggan yang bermula dengan din iaitu agama terbahagi menjadi dua. Bagaimana?
Jadi saya harap Cik Salimah jumpa ya, Cik Salimah, muka surat 479 betul sama dengan Ustazah. Kita akan mulakan di perenggan din, agama itu terbahagi menjadi 2. Di perenggan yang akhir sekali ada number 1, number 2. Okay, number 1 and number 2. Bagaimana Kak Zah, Kak Som dengan Kak Noh, sama ke tidak? Oh, Kak Som kata, betul Ustazah, muka surat 461. Okey, Masya Allah. Baik, jadi Kak Som betul jawapannya, muka surat 400. Kenapa pula suara saya? Sekejap Muka surat 461 di situ. Baik, kalau yang lain di perenggan yang pertama ya, okey. Muka surat 461 di first paragraph, perenggan yang pertama. Jadi kalau saya di perenggan yang kedua terakhir, muka surat 479. Macam biasalah ya, kita ada 2 muka surat 479 dan 461 di situ. Kalau yang 479 di perenggan kedua terakhir, jika sekiranya muka surat 461 berada di perenggan yang pertama. Okey, baik. Tanpa membuang masa, kita mulakan perbincangan pada pagi ini tentang pembahagian agama iaitu din. Subhanallah. Sekejap ya. Hmm. Okey, pembahagian agama din ini bahagi kepada 2 dalam perbincangan kitab kita. Pertama disebutkan din, syariat dan perintah. Kedua, din, hisab dan pembalasan. Jadi kita ada 2 perbincangan. Satu yang menyentuh tentang din iaitu agama sebagai syariat dan perintah dari Allah. Dan yang kedua ialah din iaitu agama yang merupakan hisab. Hisab ni maksudnya perhitungan ya. Perhitungan dan pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, dalam kitab kita disebutkan begini ya, kedua din itu milik Allah. Jadi tidak kira sama ada bahagian yang pertama maupun bahagian yang kedua di sini, kedua-duanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi kedua-duanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dikata bahawa agama memang semata-mata milik Allah. Baik ianya berupa perintah maupun balasan. Jadi tak kiralah sama ada ianya adalah perintah tadi yang bahagian yang pertama iaitu merupakan syariat dan perintah. Okey. Jadi din yang merupakan syariat dan perintah ianya milik Allah. Begitu juga din yang merupakan hisab dan pembalasan ianya juga adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata dan cinta merupakan pokok kedua din tersebut. Jadi untuk menggerakkan din pada bahagian yang pertama, okey, syariat dan pembalasan, juga din bahagian yang kedua yang kita kata hisab dan syariat dan perintah. Pertama, kedua, din, hisab dan pembalasan. Untuk menggerakkan kedua-dua din ini iaitu agama ini, kita memerlukan kepada cinta, kehendak kan. Sebab itu topik din dimasukkan pada poin kita yang O pada pagi ini untuk menceritakan kesinambungan tentang cinta dan kehendak dalam kehidupan kita. Jadi untuk menggerakkan agama yang kita anuti, itu agama Islam ini ya muslimah, ia merupakan sesuatu yang memerlukan kepada cinta dan kehendak. Kita kalau hanya semata-mata beragama Islam, tetapi kalau kita tidak ada cinta pada agama tersebut dan kita tidak ada kehendak untuk menggerakkan agama ini, ia hanya sekadar nama sahaja. Kan? Nama sahaja. Iaitu, dia beragama apa? Islam. Okeylah, tapi adakah dia mempraktikkan keagamaannya sebagai seorang Muslim contohnya kan begitu. Tetapi kalau dia tidak menggerakkan agamanya itu, kita dapati bahawa problem ada isu daripada sudut kecintaannya, kehendaknya dalam agama tersebut. Jadi sebab tu di sini dia kata bila ada din yang merupakan bahagian pertama, bahagian kedua, cinta itu adalah pokok. Pokok tu maksudnya perihal yang utama untuk menggerakkan din yang pertama dan juga din yang kedua. Sebab tu di sini dia kata, sebab Allah mencintai dan meredai seluruh yang disyariatkan dan diperintahkannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam
yang kita kata Allah memiliki yang pertama, din yang pertama dan yang kedua, Allah melakukan semuanya dengan penuh cinta. Tidak kira sama ada bahagian yang pertama din syariat dan perintah ataupun din hisab dan pembalasan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan kedua-dua poin itu ataupun agama itu tadi kan, ianya Allah laksanakan berdasarkan kepada cinta juga. Maka di sini dikata Allah mencintai dan meredai seluruh yang disyariatkannya dan diperintahkannya. Dan Allah juga membenci apa-apa yang dilarangnya kerana hal itu meniadakan perkara yang dicintai dan diredainya. So macam inilah kita nak faham. Bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita lakukan, ianya juga kerana cinta, dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala uh, memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu perbuatan yang boleh mendatangkan ataupun mengundang murka dan juga azab Allah, itu juga kerana cinta. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita selamat daripada azabnya. Ah, Di atas ini kita kata sebagai rahmat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala banyak memperingatkan kepada kita tentang dosa, tentang pahala, tentang azab api neraka, tentang nikmat syurga dalam Al-Quranul Karim. Semua itu Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kita. Setiap kali bila kita baca surah dalam Al-Quranul Karim kan, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Maidah, surah An-Nisa, hinggalah kepada hujung akhir daripada penghujung Al-Quran tu kan, kita baca keseluruhan surah itu tidak ada pun yang kita kata Allah tinggalkan peringatan tentang api neraka, dan juga Allah tinggalkan tentang penceritaan syurga, nikmat-nikmat dalam syurga. Keseluruhan Al-Quran itu kita baca, kalau kita baca ni setiap hari, kita akan dapati ada je saja ayat berkaitan dengan syurga, ayat berkaitan dengan neraka, kemudian ayat berkaitan menyuruh kita melakukan kebaikan, ayat berkaitan tentang adab, sopan santun, ayat yang mengingatkan kepada kita tentang penderhakaan, tentang penipuan, tentang perkara-perkara dosa dan maksiat. Daripada awal hingga akhir Al-Quran itu mengingatkan kepada kita. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sering kali sebutkan semua itu? Kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Sebagai cinta Allah kepada hamba-Nya, supaya hamba-Nya ingat. Okey, dah diperingatkan bermakna kita perlu sentiasa menjaga diri kita ini. Jadi bukankah itu kita kata ianya dilakukan atas dasar cinta? Bila Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan sesuatu, bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita dengan sesuatu, ianya ialah berlaku di atas dasar cinta, kerana Allah Subhanahu Wa Taala suka kita berada di atas jalan kebaikan. Kemudian bila Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang hisab, mengingatkan kita tentang pembalasan, iaitu tentang neraka, tentang azab, semua ini ia juga di atas dasar cinta. Kerana Allah yang mencintai hamba-Nya ini, Allah tidak mahu kita ni terlibat dalam hal-hal yang berkaitan neraka, azabnya, murkanya. Maka sebab itu Allah peringatkan kepada kita. Jadi kita ni bila Allah cinta pada diri hamba-Nya, kita kena fahamlah kan dalam keadaan sedemikian, peringatan yang diberikan tersebut bukan hanya semata-mata kerana kita baca dalam Al-Quran, tetapilah bagaimana kita menggerakkan diri kita. Ia mesti berdasarkan kepada cinta dan kehendak. Kalau kita baca Al-Quran ya Muslimah, hari-hari kita baca, tapi kemudian dalam keadaan yang tidak memberikan kepada kita sebarang inisiatif untuk menggerakkannya ataupun mengamalkannya pun tidak berguna kan. Dia hanya sekadar penat dan lelah kita. Jadi tujuannya di sini ialah agama yang menjadi milik Allah Subhanahu Wa Taala, tujuannya ialah untuk menyelamatkan diri hamba tersebut agar tidak jatuh ke dalam hal-hal yang boleh memudaratkan diri mereka, dan juga tidak menjadikan diri mereka hamba yang rugi dalam kehidupan seharian mereka hinggalah ke akhirat sana nanti. Jadi sebab tu di sini dia kata Allah membenci setiap apa yang Allah larang. Bila Allah benci dan Allah tidak mahu kita lakukan, ini berdasarkan kepada cinta Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba-Nya.
Allah kalau tak cinta kita, Allah biarkan je, sukatilah nak buat apa buatlah, kan. Yang penting aku tahu, kau kalau buat dosa masuk neraka, engkau kalau buat baik aku masukkan dalam syurga. Kalau gitulah keadaannya. Tetapi nampak tak betapa rahmatnya Allah, Maha Pengasih yang Maha Penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya. Allah ingatkan supaya hamba dapat menyelamatkan dirinya daripada api neraka, yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam syurganya. Begitu cara Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi hambanya. Maknanya Allah tak biarkan, tapi Allah sentiasa mengingatkan kepada kita. Allah sentiasa memberikan kepada kita dengan dengan kita panggil sebagai nasihat kan, yang ada dalam Al-Quranul Karim supaya kita faham bagaimana untuk menyelamatkan diri itu daripada azab api neraka. Dan di sini dikatakan bahawa Allah mencintai lawan dari larangan tersebut, oleh kerana itu seluruh perintah din kembali kepada cinta dan redanya. Itu sebagaimanalah yang telah saya syarahkan tadi, ya. Apapun di sini kata, oleh kerana itu seluruh perintah din kembali kepada cinta dan redanya. Lebih dari itu, agama seorang hamba akan diterima Allah hanya jika bersumber dari cinta dan keredaan. Jadi hamba ni sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, bila kita melaksanakan agama atas dasar cinta, maka itulah tanda penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada apa yang kita amalkan. Sebab beginilah, bila kita buat sesuatu amal ibadah ini dengan penuh rasa cinta, kan, suka, sayang, ya, pada amal ibadah tersebut, ini akan melahirkan penghayatan yang baik, dalam pelaksanaan itu. Sehingga inilah yang menjadikan kita orang yang sangat cinta pada apa yang kita lakukan. Kalau kita tak cinta, kalau kita rasa tak ada hati, ya, pada sesuatu yang kita ingin lakukan, kebiasaannya kita akan buat ia dalam keadaan yang sambil lewa. Kita akan buat tak kisahlah, yang penting ada, tak kisahlah, yang penting jadi, solat, tak apalah, tak kisah, yang penting aku solat. Ia akan begitu keadaannya. Ataupun sedekah, kan, tak kisahlah, yang penting sedekah. Nak sedekah barang yang tak baik pun tak apa. Tapi kalau kita ni ada perasaan cinta pada amalan itu, kita ada rasa kesungguhan dan kehendak pada amalan tersebut, kita kalau solat, kita akan solat dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kita akan sentiasa memperhalusi solat kita. Dia tak hanya berpada yang penting aku solat, dia tak begitu. Tetapi kita akan pastikan rakaat yang pertama rakaat yang terbaik, rakaat kedua rakaat yang terbaik, ketiga terbaik, hinggalah akhirnya kita memberi salam. Keseluruhan solat itu ia menjadi yang terbaik. Tak kiralah solat subuh ke, kan, sampailah kepada solat isyak. Kerana apa? Kita cinta dengan amalan tersebut dan kita inginkan yang terbaik pada amalan itu. Sama juga kalau kita ni jadi orang yang bersedekah, kita nak memberi yang terbaik kepada orang yang kita sedekah itu tadi. Kita tak main asal boleh saja, tak apalah apa yang ada dekat dapur, tak kisah yang makanan yang dah expired pun kita bagi. Dah bagus apa saya nak bagi, daripada saya tak bagi, mungkin kita akan menjadi orang yang begitu. Namun kenapa kita memerlukan cinta pada amal ibadah kita, pada amalan kita untuk menggerakkan din yang menjadi anutan kita ini, iaitu agama Islam. Kerana kita akan mempersembahkan yang terbaik pada setiap apa yang kita cinta. Kalau kita cinta dengan amalan sedekah, kita akan pastikan apa yang saya nak bagi kepada orang itu, tak kiralah dia kaya ke, dia miskin ke apa, kan, saya akan berikan yang terbaik. Kerana bukan pujian orang, kan, yang kita inginkan, tetapi ialah kita inginkan pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga berbalik kepada cinta Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seseorang hamba. Okey, baik, sebab itu dalam kitab kita ini, untuk menguatkan statement tadi, kan, didatangkan kepada kita dengan bukti sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa cinta dan redha adalah bukti keimanan kita. Bila seseorang ni dia ada cinta dan redanya terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap agamanya, itulah yang disebut sebagai ta'mul iman, ataupun kita panggil sebagai kelazatan dalam keimanan. Kita akan dapat rasakan keindahan ketika kita ni beragama, kan? Kita akan dapat rasakan kemanisan dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kita buat untuk agama ini. Jika cinta itu tidak ada, jika redha itu tidak ada, semuanya dibuat atas dasar terpaksa biasanya. Kan, bila dah terpaksa tu, faham-faham je lah, ya, dia akan jadi perkara yang
akhirnya menimbulkan kebencian mungkin, akhirnya menimbulkan ketidakselesaan yang mungkin bagi saya kita akan melakukan perbuatan itu separuh jalan. Jadi di sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang kelazatan iman yang ada pada diri seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata apa? Dzaqa ta'mal iman. Hadis ini ada dalam kitab kita ya muslimat. Okey, boleh rujuk dalam kitab juga. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah merasakan kelazatan iman. Maknanya manisnya iman, keindahan iman yang ada dalam hati kita ini sebagai seorang muslimah. Nabi kata orang yang mana man radiya billahi rabba. Orang yang mana dianya redha Allah sebagai Tuhannya. Wabil islami dina. Orang yang dia redha bahawa Islam itu ialah agamanya. Wabi Muhammadin rasula. Orang yang redha bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Redha di sini bermaksud ialah orang yang cinta. Orang yang mana dia itu patuh, kan? Orang yang dia sentiasa melaksanakan semuanya dalam syariat ini atas dasar cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah dan cintanya pada agama. Orang yang begini, Nabi SAW ingatkan kepada kita, mereka ialah orang yang zaqa ta'mal iman. Orang yang merasai kelazatan iman dalam hatinya. Jadi kalau kita ingin ada rasa lazat, lazat ni maksudnya rasa enak kan. Kita kalau buat apa-apa, kalau kita rasa happy, kita rasa nikmat ya dalam melakukan suatu perkara itu, kita akan rasa, "Oh sedap ya." Macam tu, "Oh sedapnya, bestnya." Best lah kalau kita ayat yang biasa kita benda best lah kan. Bestnya pergi kat tempat tu. Itu nampak rasanya lazat. Begitu kan keadaannya. Sukanya kita pergi sini. Bestnya kita buat ni Nanti kita datang sini lagi lah bersama-sama duduk makan-makan. Selalunya makan-makan lah best lah gitu kan. Itu lebih rasa kelazatannya ya, gitu keadaannya. Tetapi kita nak kata beginilah, sesuatu perbuatan yang kita lakukan dengan penuh rasa nikmat, inilah yang kita sebut dengan kelazatan. Dan hal itu lebih-lebih lagi diperlukan dalam agama kita. Bila kita melakukan ketaatan, bila kita juga meninggalkan larangan Allah. Sebab dalam agama ini bukan semata-mata melaksanakan. Tetapi dalam agama ini juga memerintahkan kita untuk meninggalkan. Jadi, tidak kira sama ada sesuatu yang berupa bentuk ketaatan maupun sesuatu yang mana kita tinggalkan kerana Allah, dua-dua perkara itu ia memerlukan kepada cinta. Bila kita meninggalkan kerana cinta, kita juga kata kita melaksanakan kerana cinta, itulah boleh menghasilkan kelazatan iman dalam hati kita. Kalau kita meninggalkan satu perkara dalam keadaan yang kita ni buat kerana nak kata macam mana? Terpaksalah. Kenapa kau tinggal? Yelah buat macam mana ada orang tak suka, aku tinggal je lah. Gitu. Kadang-kadang kan, nak buat macam mana dah tak boleh buat. Kalau ikutkan hati memang nak buat lah, tapi tak boleh buat kan. Ni bahasa makcik-makcik Tak boleh buat kan. Tinggalkan je lah. Nanti kalau buat orang marah pula. Gitu keadaannya. So kita nampak cara dia meninggalkan tu kan, bila dia sebut begitu kan, itu bukan meninggalkan dengan keadaan yang nikmat. Orang kalau meninggalkan sesuatu tu dalam keadaan yang ada kelazatan kan, dia akan meninggalkan dengan penuh rasa redha. Dengan penuh rasa cinta. Ya, alhamdulillah ya, saya tinggalkan perbuatan maksiat tu ya. Baguslah juga bila kita tinggalkan perkara itu, bermakna kita dapat menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang lain. Nampak tak cara dia berbual? Kan rasanya tu nikmat kan? Nampak indah bahasanya digunakan. Tapi beza kalau orang yang macam tak suka tinggalkan perbuatan itu dan dia tinggalkan kerana orang tak suka sebagainya, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kalau kita nak faham tentang din daripada yang pertama dan din yang kedua, okey. Din yang pertama dan din yang kedua ini, iaitu din yang merupakan syariat dan perintah, din yang merupakan hisab dan pembalasan, ianya memerlukan kepada cinta.
Yang bila kita lakukan, itulah menghasilkan, okey, menzahirkan ta'mul iman, iaitu kemanisan ataupun kelazatan iman yang kita ada dalam hati kita ini. Okey, so kita nak semua daripada diri kita memiliki rasa tersebut supaya kita dapat melaksanakan agama dengan sebaik-baiknya, tidak kira sama ada ianya berupa ketaatan maupun perintah untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala benci. Baik, seterusnya ya di sini. Din dibangun atas adanya cinta. Jadi sekarang kita faham bahawa orang yang redha bahawa orang yang redha Allah itu sebagai Tuhan. Orang yang redha agama Islam itu sebagai agamanya dan orang yang redha Nabi SAW itu adalah sebagai pesuruh Allah, kan? Yang kita seharusnya cinta dan kita follow, kita ikut. Maka ini semua menunjukkan din iaitu agama, tidak kira bahagian yang pertama maupun yang kedua, ianya ditegakkan, dibangun berdasarkan atas rasa cinta. Sebab itu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan lagi, okey, di perenggan yang di bawah tersebut. Maka katanya din syariat dan perintah ini tegak dengan adanya cinta. Okey, din syariat dan perintah tegak dengan adanya cinta. Lihat pada poin saya yang pertama dan boleh juga lihat pada kitab kita. Kalau rasa pening nak tengok dalam buku, boleh tengok pada slide saya di sini. Baik, dia kata begini, din, syariat dan perintah. Ini yang pertama ya. Kata apa? Ianya ditegakkan dengan adanya cinta. Kerana cintalah din ini disyariatkan serta di atas cintalah din ini dibangunkan. Allah cinta kepada hamba-Nya sebab tu kita ada agama yang memandu kehidupan kita. Allah tak ciptakan kita ni sebagai hamba dah, aku ciptakan kalian sebagai manusia, pandai-pandailah nak hidup bagaimana. Tidak begitu kan? Allah ciptakan kita ni manusia, Allah berikan kepada kita dengan guidelines bagaimana kita perlu berhadapan dengan kehidupan ini. Berhadapan ataupun melalui hidup ini bagaimana caranya. Allah tak ciptakan uh, Nabi Adam contohnya, Allah ciptakan Nabi Adam, pandai-pandailah Adam kau nak hidup macam mana, tidak. Tapi Allah turunkan agama, Allah turunkan satu panduan kepada umat manusia bagaimana untuk melalui kehidupan. Sebab itu dalam agama kita, setiap sesuatu yang kita lakukan, Allah berikan panduannya. Kita nak nikah ada panduan, kita nak bercerai ada panduan, kita dalam jual beli kita ada panduan, nak pergi shopping, nak buat buka bisnes, kita nak mengagih-agihkan harta kita, kita nak dalam berteman contohnya, dalam adik-beradik, dalam keluarga, ibu bapa, anak, hatta sampailah masuk dalam liang lahat. Semuanya dalam agama ini ada aturannya, ada guidelines. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan semua itu? Kerana cinta. Agar kita ni tak buat ikut sesuka hati kita sehingga boleh merosakkan diri kita. Kalau semua orang ikut kepala mereka kan kat atas muka bumi ni, oh saya ada cara saya macam mana nak tanam diri saya. Contohlah kan. Kalau saya ni tanamnya macam gini. Jadi kita nampak hancur dunia ni. Bumi yang Allah ciptakan ini dia akan jadi hancur. Sebab apa? Manusia yang menghuni ataupun makhluk yang menghuni di atas muka bumi itu semuanya ikut kepala mereka sendiri, ikut perasaan, ikut emosi yang akhirnya huru-hara jadinya. Tapi kenapa kita dapati bahawa hidup kita ini aman? Kan hidup kita ni dia berjalan dengan baik kerana kita ada guidelines tadi. Agama yang memberikan guidelines tersebut. Panduan bagaimana untuk melalui hidup tu tadi dengan keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang mencapai ataupun ingin menggapai redha Allah, kan? Sehingga kita ni jadi orang yang hidup ni alhamdulillah. Tidak masuk ke kancah kemaksiatan, tidak masuk kepada sesuatu hal yang mengakibatkan kemudaratan kerana agama Islam biasanya akan melindungi penganutnya daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, merosakkan jiwa, merosakkan tubuhnya. Jadi kalau kita nampak di sini agama tu Allah syariatkan kerana cinta. Supaya makhluk di atas muka bumi ini mereka hidup dalam keadaan yang terbaik di atas panduan-panduan yang telah ditetapkan. Okey, baik, seterusnya. Di sini kata begitu pula dengan din pembalasan. Din pembalasan tu bahagian yang kedua tadi. Jadi kalau din yang pembalasan tu tadi, dia kata ianya mengandung pembalasan kepada orang yang berbuat baik. Balasan juga kepada orang yang berbuat buruk.
Di sini kita faham, okey, orang yang dia buat baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan kebaikan. Orang yang dia buat perkara yang buruk, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan balasan yang buruk. Bermakna ianya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kita semasa kita hidup. Dan kenapa ianya kita kata dibangunkan di atas dasar cinta dan juga kehendak itu tadi. Sebab beginilah ya, kalaulah kita bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala ini tak kiralah siapa yang buat baik ke, siapa buat dosa, semua Allah masukkan dalam syurga. Adakah itu adil? Kan. Ataupun, kau buat baik tak kiralah buat baik macam ini, tak apalah masuk neraka juga. Kalau begitu bagaimana keadaannya? So kita nampak di sini, itu bukan cinta kan, kalau buat begitu kan. Kalau sekiranya orang yang buat baik pun masuk api neraka, dia dah buat baik-baik ni buat dengan keadaan ikhlas kerana Allah tau. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam api neraka, walaupun dia tak ada buat apa-apa kesilapan. Walaupun dia ikhlas, walaupun dia buat mengikut kepada syariat, tapi tiba-tiba Allah masukkan dalam api neraka. Itu menunjukkan tidak ada cinta ketika Allah membangunkan agama ini daripada sudut pembalasan. Itu menunjukkan adanya kezaliman. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah ingatkan kepada kita, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku menjadikan ianya haram di antara kalian, fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Membuktikan kepada kita Allah itu tidak zalim. Bila Allah tidak zalim bermakna Allah itu penuh kecintaannya terhadap makhluknya. Jadi Allah memberikan sesuatu itu sesuai dengan apa yang dibuat oleh hamba-Nya sebagai bentuk keadilan, bukan untuk menzalimi hamba tersebut. Jadi ini kita kata ianya juga daripada sudut din pembalasan itu tadi dibangun atas dasar cinta Allah pada makhluknya. Okey, baik. Seterusnya dia kata, kedua hal tersebut dicintai oleh Allah kerana merupakan kurnia dan keadilannya. Kan sebagaimana yang saya sebutkan tadilah, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta din ini ataupun menetapkan din ini daripada tak kira sama ada din syariat dan perintah ataupun din hisab dan pembalasan itu tadi, kedua hal ini dicintai Allah kerana kurnia dan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Allah memberikan nikmat, kurnia tu maksud nikmat ya, kerana nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya dan juga keadilannya. Jadi bila Allah itu adil bermakna Allah tidak zalim, itu menunjukkan satu bukti yang sangat, sangat kita kata, kuat bahawa Allah sangat cinta kepada hamba-Nya. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangat luas terhadap hamba-Nya. Maka sebab itu dia kata jalan meskipun demikian, kedua hal tersebut dicintai oleh Allah kerana merupakan kurnia dan keadilannya. Keduanya merupakan sifat kesempurnaan Allah, sedangkan Allah mencintai sifat dan nama-Nya, juga mencintai orang yang cinta terhadap nama dan sifatnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memberi kurnia, Allah Subhanahu Wa Taala yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini semua adalah sifat dan juga kita kata nama-nama Allah yang Allah cinta, Asmaul Husna. Bila Allah Subhanahu Wa Taala cinta, maka orang yang mencintai uh, nama Allah dan sifat Allah itu iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha memberikan, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha memberikan rahmatnya kepada para hamba-Nya, kurniaannya kepada para hamba-Nya, tidak kira pada sudut syariat ataupun perintah, din pembalasan dan juga din perhitungan itu tadi. Semua ini bila kita sebagai hamba mencintai itu, maka Allah akan turut mencintai kita. Okey? Baik. Maka di sini ada disebutkan bahawa kedua din tersebut berada di atas jalannya yang lurus. Jadi din yang pertama, din yang kedua, dua-dua ini berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus, yang Allah berada di atasnya, baik dalam perintah, larangan, pahala mahupun hukuman. Sebagaimana poin kita yang akhir dalam slide. Jadi jalan yang lurus, Allah berada di atas jalan yang lurus, yang kita ni sebagai seorang muslimah wajib untuk mengikuti jalan yang lurus tersebut supaya tidak menyimpang dalam pengamalan agama kita ini, yang dikatakan bahawa pada jalan yang lurus tersebut ada perintah, ada larangan,
ada pahala dan juga hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di atas jalan itu. Dan hal ini sebagaimana pengkabaran Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya, iaitu Hud alaihi salam, tatkala beliau berkata kepada kaumnya. Jadi Nabi Hud alaihi salam ketika baginda berdakwah, dakwahnya sangat ditentang oleh kaumnya. Kaumnya ini adalah kaum yang sangat sombong dengan nikmat kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Kita sebagai hamba, muslimah, kita faham beginilah. Apa-apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, tidak kira daripada sudut apapun, kebahagiaan, kekayaan, ujian, semua ini kita jangan jadi orang yang sombong. Sebab kita kena sedar diri kita hamba. Okey. Diri kita ini hamba. Kita tak boleh bawa diri kita ni melebihi batas seorang hamba. Jadi kita beriman bahawa Allah yang tentukan, Allah yang kurniakan, Allah lah yang menetapkan setiap sesuatu dalam kehidupan kita. Kita tanpa Allah, kita bukan sesiapa. Kita sihat kerana Allah beri kita kesihatan. Kita sakit juga kerana Allah berikan kepada kita dengan kesakitan itu. Kita ada masa lapang kerana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan masa lapang. Kita ada masa yang sempit kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga yang berikan kepada kita dengan masa yang sempit tersebut. Semua ini kita panggil sebagai kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hamba, kita menjalani kehidupan kita dengan penuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keimanan atas apa yang telah ditetapkan olehnya pada diri kita. Kita tak boleh sombong, tak boleh melampaui batas, tak boleh untuk kita mengingkari, tak boleh untuk kita menolak semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Kalau kita menyombongkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna kita seolah-olah ingin mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu zalim, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak adil, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu ingin menganiaya diri kita. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala cuba ingatkan kepada kita dalam surah yang kita ingin baca sebentar nanti. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan contohnya, ianya berlaku kepada kaum Nabi Hud alaihi salam. Mereka sangat sombong, mereka tidak boleh menerima tentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam yang memerintahkan kepada mereka supaya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, yang mana Nabi Hud ini perintahkan kepada mereka supaya tinggalkan kesombongan, tinggalkan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah, tinggalkan perkara yang menzalimi orang lain, kerana Tuhan mereka adalah Allah, mereka itu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kaum Nabi Hud sangat sombong. Kaum Nabi Hud sangat zalim. Mereka menolak, mereka mengatakan pelbagai macam kata nista terhadap Nabi Hud alaihi salam. Maka apa yang Nabi Hud kata kepada mereka, inilah ungkapan lafaznya yang Nabi Hud sebutkan kepada kaumnya di atas setiap penolakan yang mereka lakukan terhadap Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud katakan kepada kaumnya, inni ushhidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Okey. Dalam kitab kita tak diletakkan ayat yang pertama, ayat yang di hadapan itu, ya. Okey, dalam slide saya nyatakan ayat yang penuh, iaitu inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami tidak mengatakan melainkan bahawa sebahagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Ini, okey, di awal ayat itu menunjukkan kaum Nabi Hud kata apa? Nabi Hud ini gila. Dah sasaulah kan, tiba-tiba suruh beriman kepada Allah, sembah kepada Tuhan yang satu, sedangkan mereka ni ada berhala-berhala yang mereka agungkan. Jadi mereka kata kepada Nabi Hud, engkau ni gila sebab engkau terkena penyakit yang ditimpakan oleh berhala-berhala kami. Bermakna mereka tu mengakui berhala tu boleh memudaratkan Nabi Hud alaihi salam. Tetapi di sini Nabi Hud balas kata-kata mereka. Itulah yang terdapat dalam kitab kita. Nabi Hud kata apa? Inni ushhidullah. Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Dan saksikanlah olehmu sekalian bahawa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.
Jadi ini bukti cinta Nabi Hud, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang kata dia gila, walaupun orang menghina dia, tetapi kerana cintanya kepada Allah, tetap dia mempertahankan agamanya, mempertahankan Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Sebab tu dia kata, aku bersaksi bahawa dengan Allah itu, dan aku bersaksi bahawa aku berlepas diri daripada setiap apa yang kalian persekutukan. Maknanya apa yang kalian sembah, aku tak nak masuk campur. Apa yang kalian agungkan, apa yang kalian kata boleh memudaratkan aku ini, iaitu daripada berhala-berhala itu tadi, semua itu Nabi Hud kata, aku berlepas diri darinya. Maknanya aku tidak ada kena-mengena dengan sedikit apa pun yang kalian sembah tersebut. Jadi Nabi Hud juga kata kepada mereka, min duni. Okey? Min duni. Bermaksud dari selainnya. Maknanya aku berlepas diri daripada apa yang kalian persekutukan dari selainnya. Iaitu dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Fakiduni jami'a. Okay, sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku. Thumma la tunzirun. Kemudian janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Jadi ini kata Nabi Hud kepada kaumnya. Bila mereka menolak dakwah Nabi Hud itu tadi dan mengatakan dengan kata-kata yang kononnya lah sembahan mereka itu mampu memberikan penyakit gila kepada Nabi Hud. Jadi Nabi Hud kata apa? Persilakan. Kan? Tak kisahlah nak kata persilakan. Kalian dengan agama kalian, kalian dengan apa yang kalian sembah, teruskan dengan tipu daya kalian. Yang penting aku berlepas diri daripada apa yang kalian sembah. Kemudian Nabi Hud kata, Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah yang merupakan Tuhan aku dan Tuhan kalian. Seterusnya, ma min dabbatin illa huwa akhizun binasiyatiha. Tidak ada sesuatu binatang pun yang melata, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Faham tak tu maksudnya? Tidak ada satu pun binatang yang melata ataupun tidak ada sesuatu pun yang hidup di atas muka bumi ini melainkan Allah memegang ubun-ubunnya. Maknanya semua kita, tak kira siapa pun kita, berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Hud kata, Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Tadi kan kita sebut Allah berada di atas jalan yang lurus, yang mana di atas jalan itu ada hukuman, ada perintah, ada apa lagi tadi? Ada, Ustazah pun dah lupa. Ada hukuman, ada perintah, ada larangan, ada pahala. Kan di poin yang terakhir tu dalam slide saya. Jalan yang lurus itu dia ada perintah, ada larangan, ada pahala, ada hukuman. Jadi dalam statement ataupun dalam ucapannya di sini, Nabi Hud ingatkan kepada kaumnya bahawa Allah, Tuhan Nabi Hud ini dan Tuhan mereka berada di atas jalan yang lurus, yang mana jalan itu memiliki hukuman, perintah, larangan dan juga pahala. Kepada dia dan juga kepada mereka semua. Kalau kita baca di perenggan yang berikutnya tentang ulasan pada ayat yang ditampilkan kepada kita, iaitu surah Hud ayat yang ke-54 hingga 56 di sini, Nabi Allah Hud alaihi salam mengetahui bahawa Rabbnya di atas jalannya yang lurus, iaitu dalam penciptaan, perintah, larangan, pahala, hukuman, ketentuan takdir, pencegahan, pemberian, keselamatan, ujian, taufik dan penghinaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas jalan itu, inilah yang merupakan ilmu yang ada pada Nabi Hud alaihi salam. Jadi semua itu tidak keluar dari tuntutan kesempurnaannya yang suci. Sekaligus merupakan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Berupa meletakkan keadilan, hikmah, kasih sayang, kebaikan, kurnia, pahala, hukuman, taufik, penghinaan, pemberian, pencegahan dan seterusnya. Okey, sungguh Allah berhak mendapat kesempurnaan pujian dan sanjungan atas semua ini. Namun
hal ini memerlukan ilmu dan pengetahuan tentang Allah. Oleh kerana itu, baginda alaihi salam iaitu Nabi Hud alaihi salam menyeru di hadapan kaumnya dengan hati yang teguh dan tanpa rasa takut, bahkan dengan penuh tawakal kepada Allah. Okay, walaupun mereka menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam, tetapi kerana Nabi Hud alaihi salam ini memberikan contoh kepada kita, inilah cinta, inilah kehendak, kan? Apa pun yang dikatakan terhadap dirinya, dia akan tetap mempertahankan apa yang dia pegang dan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala pada diri dia. Allah perintahkan kepada dia untuk berdakwah, maka dia terus berdakwah. Kerana apa? Kerana cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada yang menghina, walaupun ada yang mengatakan dia itu gila. Jadi di sini kita nampak ungkapan kata Nabi Hud alaihi salam sangat indah tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada duanya, tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang membersihkan akidahnya daripada segala sesuatu yang disyirikkan oleh kaumnya, juga tentang tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah ya muslimah dalam kehidupan kita ini. Hidup kita, kalau kita asyik mendengar kata-kata daripada orang lain, kita ni tidak akan aman. Okay? Hati kita tidak akan tenang. Kalau orang kata kita itu, orang kata kita ini, sedangkan kita tahu perkara itu tidak benar. Tetapi kalau kita asyik memikirkan, asyik menjadi orang yang uh, risau tentang kata-kata orang, inilah yang akan menyebabkan hidup kita ni tidak keruan. Kita contohi apa yang ditunjukkan oleh Nabi Hud alaihi salam di dalam surah Hud ini. Bagaimana walaupun dalam keadaan beliau dikatakan sebagai orang yang gila, okey, orang yang mana ditimpakan mudarat oleh berhala-berhala mereka, Nabi Hud tetap berjuang di atas jalan kebenaran kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah hidup kita ini. Kalau kita ni ada mungkin orang kata kita nak jadi baik, kemudian kita ni orang yang action-action nak baik, kan bajet-bajet solehah, kita teruskan saja. Jangan kita pedulikan. Atau mungkin ada orang memfitnah kita, mengatakan perkara-perkara yang tidak benar, tak perlu untuk kita hiraukan. So kata-kata itu semua dia akan menjadi sesuatu penghambat pada kehidupan kita yang sebenarnya telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dengan jalan yang baik. Tapi kalau kita asyik mendengar perkataan-perkataan, ungkapan-ungkapan yang tidak benar ini akan menyebabkan kita dirundung dengan kesedihan yang akhirnya kita ni jadi orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam teks ini ataupun dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah tekankan tentang tawakal kita. Nabi Nuh kata apa? Inni tawakkaltu 'ala Allah. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah yang Allah itu merupakan Tuhan aku dan Tuhan kalian. Tuhan semesta alam ini. Jadi kita ni jangan meletakkan kebergantungan kita pada makhluk. Kalau kita meletakkan kebergantungan kita kepada makhluk, itu yang membuatkan jalan kita menjadi sukar. Kalau kita meletakkan tawakal kita kepada Allah, tentang bantuan Allah, tentang penjagaan Allah pada diri kita, insya-Allah kita akan dapat berhadapan dengan hari esok dengan keadaan penuh sabar, tabah, kan? Dan penuh ceria tu tadi kan? Ramai orang sebutkanlah tadi di awal kuliah kita. Dan keadaan yang penuh ceria. Ya, alhamdulillah. So kita nampak ginilah, itu yang cuba disampaikan. Cinta dan kehendak ini dia bukanlah semata-mata tentang apa yang ada dalam hati kita ya muslimat. Tetapi ialah tentang bagaimana kita menggerakkan agama berdasarkan kepada cinta itu. So hidup ini kalau semuanya kita lakukan atas dasar cinta kita yang dibalikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jadi seorang muslimah yang bahagia bagi saya. Hatinya adalah hati yang sangat tenang, sangat aman. Walaupun pelbagai macam ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ini menggerakkan cinta itu hanya semata-mata kerana cinta, kerana emosi, kerana kehendak, bukan kerana tujuan akhirnya itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan hanya menjadi emosi semata-mata dan akhirnya akan huru-haralah kehidupan kita. Okay, so ini merupakan
perbincangan terakhir kita lah untuk bahagian yang kedua. InsyaAllah kita akan sambung pada bahagian yang ketiga sebab saya tidak mahu habiskan perbincangan teks ini pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung sebab nanti dia akan jadi lebih panjang. Apapun saya mengharapkan apa yang kita bincangkan pada pagi ini ianya sedikit sebanyak dapat menggerakkan ataupun mengubah perspektif kita tentang cinta yang ada dalam hati ini. Supaya ia tidak semata-mata dibuat kerana keinginan kita sahaja, tetapi ia mesti ada sesuatu yang kita gerakkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pun yang kita nak buat setiap hari ini, kita tanyakan kepada diri kita, kenapa saya buat? Kenapa saya belajar? Kenapa saya pergi kuliah? Kenapa saya berkawan dengan orang itu? Kenapa saya jadi begini? Kenapa saya jadi begini? Sebab saya suka kan, katakan, okey, sebab saya suka, saya cinta. Yes, suka dan cinta itu, adakah suka dan cinta itu ialah kerana Allah? Ataupun suka dan cinta tu hanya sekadar suka-suka sahaja. Kalau suka-suka sahaja, kalau cinta-cinta sahaja begitu kan, bimbang-bimbang, kita juga akan lebih cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Sebab orang yang buat maksiat pun atas dasar suka-suka sahaja awalnya. Kan, saya buat ni sebab suka-suka je, nanti lama-lama ini akan menjadi habit kita, tabiat kita. Kita hendak habit ataupun tabiat yang ada dalam diri kita ini ialah sesuatu yang terbentuk, yang dibangunkan atas dasar cinta kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itulah yang dibangunkan pada diri kita yang menjadi sifat, tabiat, insya-Allah kita akan bawa sifat dan tabiat yang baik hingga kita masuk ke dalam liang lahat. Okey? Baik, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan motivasi diri yang tinggi untuk terus-terusan beramal soleh, memberikan kepada kita dengan kekuatan, memberikan kepada kita dengan kesihatan agar kita dapat terus-terusan menjadi muslimah-muslimah yang salihah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup perbincangan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.